Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pembebasan Zahid adalah atas arahan pihak tertentu. Mahkamah Tinggi Shah Alam membuat keputusan untuk membebas dan melepaskan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dari 40 pertuduhan rasuah ke atas Datuk Seri Zahid. Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Datuk Seri Zahid. Dengan keputusan itu, maka peguam bela tidak perlu memanggil saksi pembelaan dan berhujah untuk membela Datuk Seri Zahid. Dalam erti kata lain, tiada perbicaraan pembelaan yang akan berlaku. Bukan penulis mempertikaikan keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam. Penulis akui hakim membuat keputusan yang tepat dan adil selepas membaca penghujahan kehakiman mahkamah. Namun bagi pendapat penulis, selain dari kegembiraan yang dirasakan oleh pihak penyokong Datuk Seri Zahid, ada pihak lain yang turut gembira. Mengapa mereka gembira sedangkan mereka adalah musuh politik Datuk Seri Zahid yang mahu melihat Datuk Seri Zahid merengkuh di dalam penjara sebagaimana Datuk Seri Najib? Sebenarnya, pihak tersebut sudah tersilap di dalam membuat percaturan mereka. Kenyataan David Tan di mahkamah telah mengubah skrip asal. Segalanya nampak berjalan lancar seperti skrip yang mereka sediakan. Namun apabila saksi pendakwaan David Tan Siong Soon memberi keterangan pada 25 Julai 2022, segalanya berubah. Dalam pemeriksaan balas, peguam bela Datuk Seri Zahid ke atas David Tan Siong Soon, beliau telah mendedahkan selain Datuk Seri Zahid ada beberapa lagi ahli politik turut menerima sumbangan dana politik dari UKSB. Seluruh negara terkejut apabila nama Dr. Mahathir, Muhyiddin Yassin, Hishamuddin Husin, Shafi Abdal, Rizal Merican turut dinamakan oleh David Tan sebagai penerima sumbangan. Apabila nama-nama tersebut bangkit di mahkamah, dengan segera timbul persoalan di kalangan rakyat, mengapa hanya Datuk Seri Zahid seorang yang didakwa? Dan sekiranya keputusan mahkamah adalah supaya Datuk Seri Zahid diarahkan untuk membela diri, sudah pasti mereka yang tersenarai itu akan dipanggil untuk memberi keterangan di mahkamah. Benar, mengikut undang-undang di Malaysia, menerima dana politik bukan merupakan satu kesalahan. Tetapi pihak peguam bela sudah pasti akan berusaha sedaya upaya untuk merungkai persoalan mengapa hanya Datuk Seri Zahid seorang yang didakwa. Mantan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Latifah Koya akan dipanggil untuk diketahui atas arahan siapa beberapa fail yang melibatkan senarai ahli politik yang menerima dana tersebut tidak didakwa. Ini akan membawa kepada lebih banyak pendedahan yang lebih memeranjatkan rakyat Malaysia. Cara yang terbaik adalah menamatkan kes ini dan menumpukan perhatian ke atas kes yang lagi satu. Jangan lupa surat arahan dari Jabatan Peguam Negara supaya hakim memberikan keutamaan kepada kes Datuk Seri Zahid hanya dikeluarkan kepada hakim yang menghakimi kes Datuk Seri Zahid di Mahkamah Kuala Lumpur sahaja. Mengapa hakim di Mahkamah Tinggi Selangor tidak menerima surat arahan yang sama dari Jabatan Peguam Negara? Apakah ketika itu skrip asal ke atas kes Datuk Seri Zahid di Mahkamah Tinggi Shah Alam sudah ditukar? Sekali lagi penulis tekankan, bukan penulis menuduh pihak mahkamah tunduk kepada arahan pihak tertentu. Semoga pihak peguam bela Datuk Seri Zahid lebih berhati-hati dalam kes kedua Datuk Seri Zahid di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, takut skrip yang sedang digunakan tidak akan ditukar.